Muslimat. Okey, sejarah. Jom kita tengok tuan-tuan. Palestin ini, Sallallahu Alaihi Muhammad telah dibebaskan. Dia banyaklah suka duka nak bahas tajuk ni, dia bersiri. Ada orang buat seminar. Jadi setakat ruang yang ada, sejarah dia, Yahudi pernah dikuasai oleh kerajaan Assyria, peristiwa Holocaust Nazi Jerman, zaman Hitler, panjang. Cuma saya ambil tuan-tuan, Islam pernah menguasai dan memenangi bumi Palestin, Baitul Maqdis, buat kali pertama pada zaman Saidina Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin, 638. Ketika Saidina Umar masuk, tuan-tuan, masuk ke Palestin untuk mengambil daripada kerajaan Rom, perang salib pertama, ambil kunci masuk, maka Saidina Umar, tuan-tuan, melalui pintu yang dilalui oleh pintu dia panggil The Moroccan Gate. Nampak bawah sekali belah kiri tu, Gate Morocco. Itulah laluan yang dilalui oleh Saidina Umar, kerana laluan itu juga dilalui oleh Nabi ketika sampai dari Masjidil Haram sebelum menambat buruk naik ke Mi'raj. Maka laluan itu Saidina Umar lalu, follow laluan Nabi. Dia panggil laluan sunnah. Kita kalau pergi masuk laluan Moroccan Gate, itu laluan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. 88 tahun macam berulang kembali. Baitul Maqdis kembali ke tangan orang Rom. Sehinggalah tuan-tuan 1099 penjajahan Baitul Maqdis oleh pasukan salib 1099. Sehinggalah lahir seorang pemimpin sultan anak muda, legend, warrior, usia baru 24-25 tahun, memimpin negara, memimpin bangsa Kurdish, dinasti Ayubiyah yang bernama Saladin atas Salahuddin Al-Ayubi. Di sinilah sejarah 10,000 tentera tanah Melayu yang membawa keris dan senjata besi daripada Merbuk, training dekat Pekan Darat dan juga Gunung Jerai, dihantar oleh Syekh Abdullah Al-Qumairi yang berhubung langsung dengan Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad. Dihantar ketika itu tuan-tuan 10,000 body manpower, 10,000 bersama keris besi material, kerana Salahuddin ketika nak memenangkan Baitul Maqdis, senjata tak cukup, manpower tak cukup, bangsa tak cukup. Nak harap bangsa Arab dah memang tak boleh harap waktu tu. Bangsa apa yang boleh harap? Ketika itu tuan-tuan, Allah melahirkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menghantar anak didiknya Syekh Abdullah Al-Qumairi yang mengislamkan Raja Peraung Mahawangsa. Di sinilah berlakunya hubungan tanah Melayu dan juga Baitul Maqdis pada zaman 1187. Akhirnya tuan-tuan, tanah Melayu menghantar dua sumbangan. Satu body orang Melayu dan yang kedua senjata dari tanah Melayu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ni 1187 ni nak beritahu bahawa sebab tu bila berlaku apa-apa di Baitul Maqdis tu, setiap inci tanah orang tanah Gaza dicemari, dicalari, dibom, orang Melayu kena rasa. Pam Zionis tembak Palestin, kita yang kena rasa. Sebab apa? Sebab ada tanah leluhur generasi keturunan kita, tanah Melayu, tanah Palestin dipijak oleh orang kita. Dan hubungan telah berlangsung pada zaman 1187. Sebelum Palestin dileserahkan di bawah lembayung, naungan dan payungan Daulah Turki Uthmaniyah. 2 Oktober, tragedi Oktober. 2 Oktober, kita menang. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahimakumullah, sekali lagi, ketika Inggeris datang, berlakunya deklarasi Balfour. Yang ni yang peristiwa sadis dan sedih. Siapa yang follow rakaman saya tentang Daulah Turki Uthmaniyah, mungkin dia faham. Inggris dan Yahudi bergabung. Rom dengan Yahudi bergabung, attacking Arab, attacking Turki, attacking Turki, attacking Arab. Arab jatuh, Turki jatuh. Akhirnya Palestin menjadi tanah gadaian dan pajakan. Tergadai tanah. Sepanjang Daulah Turki Uthmaniyah daripada Umayyah sampai ke Turki, tuan-tuan, 1 inci bumi Palestin pun haram untuk orang Palestin, orang Zionis Yahudi masuk. Tapi ketika Arab mudah sangat dibeli jiwanya oleh Inggris, termakan hasutan, sehingga berlakunya revolusi Arab, perang saudara.
Arab lawan dengan Turki, Islam sama Islam. Yahudi tepuk tangan belakang. Jatuh dua-dua, ranak. Maka Hijaz bertukar tangan menjadi bangsa Saud yang ada darah Yahudi. Akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Kesannya Palestin menjadi gadaian. Hampa tak jaga Sultan Abdul Hamid. Hampa tak jaga Daulah Uthmaniyah. Itulah pembela Al-Quds. Selama ratusan tahun, tanah Palestin tak pernah dicalari walau seinci. Jatuh Daulah Uthmaniyah 1917 tuan-tuan. Jatuh Turki, jatuh Arab. Pengkhianatan, api dalam sekam, benda dalam. Sama macam Portugis, sama macam Malaka. Orang dalam. Akhirnya tuan-tuan apa berlaku? Tragedi Oktober sangat ditakuti. Dalam rekod Simi dan Muslimanullah Sallallahu Alaihi Muhammad telah berlaku beberapa peristiwa. Yahudi pernah jatuh kalah pada 5 siri peperangan semua Oktober. 2 Oktober yang ni 1787 kalah Sallallahu Alaihi Muhammad, tapi ini tentera salib. Okey, masuk zaman kita ni ketika Yahudi ambil alih 1917 ni sebenarnya Palestin dapat kat Inggeris. Berlaku Perang Dunia Kedua, Palestin dapat kat Inggeris. Inggris yang bagi tanah Palestin kepada Yahudi. Akhirnya tuan-tuan, ketika itulah Yahudi masuk. Peristiwa Nakbah 15 Mei 1948. Masuk bermula dengan 60,000 ya. Tak sampai setahun 7 bulan 800,000 penduduk Palestin, penduduk Zionis Yahudi menjarah bumi Palestin. Dalam tempoh 7 bulan, 800,000, hampir sejuta. Dan populasi Yahudi hari ini di Palestin adalah 7.5 juta. Dan populasi rakyat Yahudi seluruh dunia hanya sekitar 14.8 juta. Satu dunia hanya tak sampai 15 juta. Kita 7.8 bilion. Islam di Malaysia saja 33 juta. Jadi kenapa 7.8 bilion? Perlu tunduk pada 15 juta. Ni boleh buat thumbnail ni, thumbnail. Kenapa? 8 bilion, 7 bilion. Ambil separuh lah, tolak separuh. Tinggal 3 bilion. 3 bilion takut pada 15 juta ni pasal apa? Di mana tuan-tuan? Allah angkat keberkatan kah kita ni? Sebab apa? Sebab bergaduh kan? Sebab berpecah, berbalah, bermusuh, habis. Allah angkat longgaknya jiwa kita. Tak bersatu, habis. Sebab tu ya, Zionis berani. Bangsa Melayu adalah bangsa yang takkan berani mengalahkan kita. Mereka bangsa yang suka berpecah. Mereka suka berbalah. Politik mereka berpecah. Macam mana nak lawan kita? Tu kata orang Yahudi. Muslimin dan Muslimat Allahumma salli ala Muhammad. 6 Oktober 1948. Kekalahan pertama. Kekalahan kedua 6 Oktober 1956. Kekalahan kedua 19 Oktober 67 hingga 70. Kekalahan paling akhir 6 Oktober 1973. Kekalahan Yahudi kepada tentera Islam. Selepas 6 Oktober 1973 sehingga 6 Oktober 7 Oktober 2023. Berapa tahun? 50 tahun kan? 50 tahun. Yahudi sana. 50 tahun. Oh, kan kita nak kalah. Oh. Layan lo, layan game lo. Brigade Al-Qassam yang direkrut oleh Hamas. Lebih kurang 23,000 tuan-tuan. Sehingga mencapai 30,000 lah. 23 hingga 30,000. Tentera dia. Brigade Al-Qassam saja tuan-tuan. Dia tak masuk brigade-brigade yang lain. Sallallahu Alaihi Muhammad tuan-tuan. Kita boleh tengok baru ni. Tanpa jet fighter. Dengan hanya menggunakan apa? Paragliding. Patuhan. Paracuk tu. Ya Allah. Tiba-tiba 300 komander utama Yahudi. Zionis. Ranap hanya satu malam. 6 Oktober hari Jumaat. Hamas tidak menggunakan Jumaat. Sebab kita ambil kata Jumaat ni hari yang kita kata dimakruhkan berperang lah. Sallallahu Alaihi Muhammad. Dan Yahudi rasa selesa sebab 6 Oktober Jumaat. Dan mereka takut pada tarikh 6 Oktober. Sebab peperangan sebelum ni semua 6 Oktober.
punya cerdiknya Allah ilhamkan. Doa, mungkin adalah doa-doa kunut nazilah yang kita dah baca bertahun-tahun. Allah makbulkan tahun ni. 7 Oktober jatuh pada hari Sabat. Hari Sabat. Yaumul Sabt adalah hari kemuliaan orang Yahudi. Hari semayang. Hari Tuhan lah kira. Kita hari Jumaat kan, mereka hari Sabtu. Kalau Kristian, hari Ahad. Hari kebesaran dia. Mana-mana dalam kitab Old Testament, apa-apa peristiwa yang berlaku, termasuk peristiwa Konstantinopel, 29 Mei tu, berlaku pada gerhana bulan. Orang Kristian, kalau perang pada gerhana bulan, kalah, confirm kalah. Itu pegangan mereka, kitab dalam mitos mereka, sebab mental down. Orang Yahudi pula, kalau berlaku pada hari Sabtu, mereka tidak akan ada kekuatan. Itu hari kemuliaan, hari semayang. Tapi cerdiknya Hamas menggunakan tidak pada 6 Oktober. Mereka ingat, tak ada apa kot. Kot, tak ada kot. Duk main tak ada kot. Masuk hari Jumaat, masuk hari Sabtu, 7 Oktober. Mereka ingat, mereka lupa. Lepas 6 tu 7. Dan 7 tu adalah hari kelemahan Yahudi. Akhirnya attacking berlaku tanpa jet fighter. Dan antara benda yang awal dibuat oleh tentera Brigade Al-Qassam adalah memutuskan sistem dinavigasi dan telekomunikasi dan radar kawalan yang boleh mendetek. Hui tuan-tuan. Sedahsyat-dahsyat teknologi Zionis Israel pemegang polis dunia, dahsyat lagi Hamas yang manual, boleh kunci dan boleh off data. Boleh memutuskan. Macam mana boleh tak boleh detect? Padahal sebelah je, kalau main daripada Malaysia kot lah logik. Jauh kan? Ni sebelah tebingnya tuan-tuan, sebelah, kampung sebelah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Dan bila berlaku 7 Oktober memang luluh luntuh ranak. Persoalannya tuan-tuan, apa kaitan dengan hadis Al-Fitan? Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, 1948 adalah tarikh masuk Palestin, Zionis. Mengikut kitab lama, yang ni saya pernah bahaskan dulu sebelum ni. Pandangan pertama Yahudi, mereka hanya kuat. Kerajaan Yahudi ni hanya mampu bertahan selepas masuk pada usia 76 tahun sahaja. Ini pandangan pertama. Bukan hadis, pandangan orang Yahudi. Kitab mitos mereka. Termasuk mitos orang Kristian, tak boleh lawan pada malam gerhana bulan. Mental down. Energy down. 76 tahun, campur 48. Kalau menggunakan tarikh Masihi, dia akan sama dengan 2024. Ini tahun ni 2023. Jadinya tuan-tuan, muslimin dan muslimat Allah, apa yang dipegang oleh Yahudi, mereka mengatakan bahawa kalau berlakunya sebarang kekalahan sebelum tahun 2024, maka itu menggambarkan bahawa mereka akan kalah. Tapi kalau boleh kontrol dalam tempoh sepanjang 76 tahun tu, tidak ada sebarang kekalahan besar, maka selepas 2024, kalaulah tak keluar oleh Imam Mahdi, maka mereka akan kata, kami akan conquer dunia buat selama-lamanya. Itu pandangan mitos. Kalau tak berlaku dalam tempoh 76 tahun sebelum 2024. Tapi takdir Allah tuan-tuan, tak cukup, tak dan 2024. Maka menggagalkan pandangan mereka bahawa something wrong somewhere. Maka kita tak akan mampu memegang tanah Palestin buat selama-lamanya. Yahudi ni ringkasnya dari mana? Tadi saya sebut anak Nabi Yaqub. Anak Nabi Yaqub yang bernama Yahuza dari isteri pertama, anak keempat. Nabi Yaqub kahwin 4. Daripada isteri 4 orang isteri melahirkan 12 orang anak. Anak keempat Nabi Yaqub yang bernama Yahuza daripada isteri pertama. Sallallahu alaihi wasallam. Daripada Yahuza inilah melahirkan Yahudi yang follow Nabi Musa, lalah ingkar, melahirkan Zionis. Itu ringkas. Pendustaan golongan Yahudi ni Allah dah sebut dalam Quran. Ghairil maghdubi alaihim. Itu ayat Yahudi. Tujukan kepada orang Yahudi. Sebab Yahudi ni apa kesalahan dia? Membiarkan berhala disembah. Yahudi tahu orang Arab sembah berhala tu tak betul. Sebab Yahudi berbeza dengan Arab Quraisy. Yahudi berbeza dengan Kristian. Sebab Yahudi asalnya beriman dengan ajaran Hanif daripada Nabi Ibrahim. Maksud mereka kenal Allah tu, mereka tahu Nabi Muhammad tu betul.
Mereka tahu kata Allah itu betul. Mereka tahu berbanding Kristian dengan Quraisy. Kalau hang dah tahu, kenapa hang biar? Itu ayat dia. Itu sebab tu ayat Allah marah. Yang kedua, Yahudi ganas dan Allah murka, ghairil maghdub. Maghdub ni ghadaba. Dalam bahasa apa? Gedebe. Kedua sebab cubaan membunuh dan ada yang membunuh. Gergaji, tangkap nabi-nabi terdahulu. Dan mereka juga yang pernah cuba untuk memusnah dan merampas jasad Nabi Muhammad SAW pada zaman Sultan Nuruddin Az-Zanki ataupun Zinki, bangsa Quraisy zaman dinasti Ayyubiyah. Muslimin dan Muslimat, jahat tak jahat Yahudi ni? Itu antara orang yang Allah sangat murka. Yahudi ni tuan-tuan, ringkas cerita dia sallallahu alaihi Muhammad, dia ada 3 fasa. Fasa gemilang pada zaman Nabi Yaqub. Fasa gemilang pada zaman Nabi Sulaiman sampai Nabi Yaqub. Waktu ni Yahudi beriman. TikTok baiklah. Subhanallah. Bagus je Yahudi zaman tu. Zaman Nabi Sulaiman ni. Sehingga Nabi Sulaiman wafat. Daud Sulaiman wafat. Habis ketika inilah bermula pengingkaran. Dia mula membuat onar. Sampai zaman Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan tuan-tuan jangan tak tahu, yang memula dan mencipta, mengkhianati sehingga lahirnya ajaran konten Kristian adalah pendeta Yahudi. Sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat Allah, sehinggalah dipanggil fasa kesesatan Yahudi akhir zaman sampailah zaman Nabi Muhammad. Yahudi ni lagi teruk dan lagi sesat. Tuan-tuan, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa Yahudi ni bila dia nak sangat tanah Palestin ni, maka dia antara perjuangan Yahudi akhir zaman. Kita tutup tajuk tu lah. Okay. Yang pertama dia buat apa? Satu, dia menganggap, tadi saya sebut dari awal tadi, bahawa musuhnya adalah semua bangsa, terutamanya bangsa Arab yang perlu disembelih. Jadi bila dia masuk ke Palestin, dia sembelih, dia cincang, sepak terajang, itu biasa. Sebab memang dia membina tanggapan dan dia membina kepercayaan dalam tanggapannya. Halal baginya darah umat Islam. Mesti disembelih. Tak boleh bunuh cara biasa yang normal-normal, yang sweet-sweet, tak boleh. Dia kena sekejam yang boleh. Sebab pandangan dia, memang bangsa Arab, bangsa yang mesti disembelih. Sebab permulaan Nabi Ismail dan juga Nabi Muhammad SAW. Okey, tuan-tuan. Yang dikatakan akhir zaman nanti akan berlaku, Yahudi percaya bahawa akhir zaman nanti akan berlaku peristiwa. Dalam kitab Al-Fitan dikatakan Bidayah wa Nihayah. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan fil fitan wal malahim, akan berlaku perang besar dunia. Okey. Kalau kita tolak Melayu ni tak tepi sangat daripada 4 bangsa tadi, tinggallah Rom, Islam, Yahudi. Okey, agama Melayu tolak tepi sangat. Yahudi, Rom dan juga Islam. 3 ini dia panggil Golden Triangle. Semua berebut untuk menduduki Palestin. Sebab apa? Sebab tadi Yahudi percaya itu tanah istana Dajjal. Dajjal tak akan turun selagi mana bumi Nebuchadnezzar ataupun Bukhtansor tak musnah. Sebab tu mereka nak sangat Iraq mesti dihapuskan. Sebab bumi Iraq adalah bumi Babylon. Kepercayaan orang Yahudi, Dajjal tak akan turun selagi tanah Babylon, Babi bila Harut. Selagi Babylon tak dimusnahkan tanah Iraq, maka Dajjal tak turun. Maka sebab itulah mereka provok W. Bush untuk menghentam Saddam Hussein, mesti dibunuh. Sebab pemimpin Sunni terakhir, akhirnya hari ini Iraq disyiahkan. Bila mana-mana negara Islam berjaya disyiahkan, sebenarnya itu maksudnya apa? Dah berjaya di Yahudi kan lah? Sebab Syiah itu Yahudi. Klon Yahudi. Mana-mana kerajaan yang berjaya di Wahabi kan, kejayaan Yahudi. Mana-mana kerajaan yang berjaya di Syiah kan, berjayanya adalah Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Agama perlu diruntuhkan dengan agama. Maka sebab itulah tuan-tuan yang kita tengok pada tadi, ini. Semua gerakan-gerakan dan sub-sub agama
ISIS liberal, Turkiya, Al-Fatah. Ini gerakan agama juga di bumi Turki. Semua ni tuan-tuan adalah, poin dia, ayahnya adalah Yahudi. Kenapa dicipta sub-sub agama ni, agama-agama klon ni? Mereka ni lah disebut sebagai proksi. Yahudi duduk saja bagi arahan. Yang lawan Islam adalah geng-geng ni. Yang bunuh umat Islam, geng-geng ni. Yang sembelih umat Islam, geng-geng ni. Jadi Yahudi tengok saja polis dunia kan bagi arahan. Panglima. Yang buat kerja, orang Islam. Membunuh sesama Islam. Yang menang, yang untung, Yahudi. Muslimin dan muslimat Allah. Okey. Tuan-tuan, akhir sekali. Ketika mana Palestin ni akan menjadi bebas dan menang buat kali ketiga. Tuan-tuan, ketika mana akan berlakunya dua perang besar dalam kitab Al-Fitan, dikatakan bahawa hadis-hadis Huzaifah Al-Yamani, perang akhir zaman ni dia ada dua episod. Satu, umat Islam melawan Yahudi. Yang kedua, umat Islam melawan Rom. So ada dua fasa. Okey, fasa pertama, perang besar dunia. Untuk fasa pertama berlaku di Armageddon. Okey, Armageddon ni dia adalah salah satu tempat yang disebut sebagai Armageddon, iaitu satu bukit yang ada lembah di kawasan Palestin. Dan mana-mana peperangan yang berlaku di situ adalah disebut sebagai perang akhir zaman. Ini dan muslimat. Okey. Tuan-tuan, akhir sekali. Ketika mana Palestin ni akan menjadi bebas dan menang buat kali ketiga. Tuan-tuan, ketika mana akan berlakunya dua perang besar dalam kitab Al-Fitan, dikatakan bahawa hadis-hadis Huzaifah Al-Yamani, perang akhir zaman ni dia ada dua episod. Satu, umat Islam melawan Yahudi. Yang kedua, umat Islam melawan Rom. So ada dua fasa. Okey, fasa pertama, perang besar dunia. Untuk fasa pertama berlaku di Armageddon. Okey, Armageddon ni dia adalah salah satu tempat yang disebut sebagai Armageddon, iaitu satu bukit yang ada lembah di kawasan Palestin. Dan mana-mana peperangan yang berlaku di situ adalah disebut sebagai perang akhir zaman. Ini yang dikatakan perang akhir zaman yang akan berlaku di mana, tuan-tuan? Di Armageddon. Armageddon ataupun Malgideon. Dalam hadis disebut Malgideon. Okey, di sini yang dikatakan, tuan-tuan, berlakunya lembah Armageddon. Armageddon ni, siapa yang berjaya menguasai lembah ini, dia akan menguasai dunia. Sebab tu Yahudi nak sangat Palestin. Sebab dalam Palestin ada lembah yang dinamakan Armageddon. Siapa yang menguasai lembah Armageddon ini, maka dia akan menguasai dunia. Sebab tu mereka nak sangat sehingga hari ini, maka Palestin masih berada dalam kekuasaan mereka. Sebab mereka percaya, siapa yang menguasai Armageddon ini, maka dia akan menguasai dunia. Okey, ini dikatakan gunung atau bukit Majedo, lembah di wilayah Palestin. Di sinilah yang dikatakan, tuan-tuan, peperangan terbesar pertama akan berlaku, di mana Yahudi akan dimusnahkan oleh siapa? Ultimate Salvation of the Universe ataupun penyelamat dunia, Al-Imamul Mahdi. Maka hanya dia yang berjaya memimpin. Surah Al-Isra ayat yang keempat, yang kelima, wa qadaina ila bani Israel. Akan datang seorang lelaki yang tak pernah dikalahkan dan mempunyai 3 batalion. Regimen pertama, regimen kedua, regimen ketiga. Batalion pertama, batalion kedua, batalion ketiga yang tak pernah dikalahkan. Sebahagian disebut batalion kedua adalah Brigade Al-Qassam. Dan mereka ni, tuan-tuan, adalah yang akan membantu Al-Mahdi untuk mengalahkan Israel. Jadi bila Brigade Al-Qassam sekarang dah kita panggil perang, sebelum Imam Mahdi bos keluar, maka ketakutan yang berlaku oleh Israel apabila, takkan akan berlaku kot, sebab ahli kitab Yahudi percaya kami akan dikalahkan oleh Imam Mahdi yang di belakangnya Brigade Al-Qassam. Tiba-tiba Brigade Al-Qassam mai dulu, Imam Mahdi tak keluar lagi. Takkan nak kalah awal. Maka ketakutan Israel bertambah bila belakang
frontliner utama yang menghancurkan tebing barat, tebing Gaza tu adalah Brigade Al-Qassam yang merupakan dipercayai oleh orang Yahudi bahawa mereka ni is one of the frontliners di bawah Imam Mahdi, regimen batalion kedua, Panji Hitam kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam kitab riwayat akhir zaman mengatakan bahawa di situ akan berlakunya peperangan terbesar Islam dengan Yahudi for the last. Ni belum Dajjal lagi tau. Yahudi ada dua ni. Yahudi zaman Dajjal tu cerita lain. Tu 70,000 tu yang di Isfahan. Itu lain-lain. Yang tu zaman Nabi Isa. Ni zaman Imam Mahdi ni. So, semua Yahudi Zionis akan dimusnahkan dan Baitul Maqdis akan dimenang buat kali ketiga pada zaman Imam Mahdi. Sekarang masih kalah. Tiba-tiba Al-Qassam masuk dulu. Maka kekalahan itu adalah satu tamparan yang sangat berat dan dahsyat untuk Israel. Sebab mereka kata, mereka cuba menafikan hadis akhir zaman. Tapi benda tu dah, signal tu dah berlaku dah. Bau-bau Imam Mahdi tu dah main dah. Bau macam tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka, sebab itulah tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, sebelum 2024, Yahudi, Zionis, mesti menakluki sepenuhnya. Dan dikatakan ada satu kempen. Dia panggil kempen Go for Green. Save the Gharqad Tree. Yang telah ditanam, kempen ni 240 juta pokok Gharqad yang ditanam, yang disahkan oleh Jewish National Fund. 222 juta, 7,590 penduduk Palestin akan menikmati bermanfaat. Yang akan menikmati manfaat pokok Gharqad. Sebab kepercayaan orang Yahudi, la hajar, la syajar, wala dabbah. Nabi sebut, tidak akan ada satu makhluk pun yang akan tidak bagi tahu kepada Nabi dan kepada Imam Mahdi bahawa di belakang ini Yahudi. Semua makhluk akan berbicara ketika itu. Yahudi, belakang ni Yahudi, ini Yahudi, ini Yahudi, ini Yahudi, ini Zionis. Semua pokok dan makhluk akan bagi tahu Imam Mahdi. Kecuali illal Gharqad. Maka kempen diadakan oleh Zionis hari ini untuk menanam kempen Go for Green. 240 juta ditanam dengan harapan 7,590 orang penduduk Zionis di Yahudi sekarang akan menikmati 20 seorang akan dilindungi oleh 29 pokok. Kalau 240 juta ditanam, purata seorang akan dilindungi oleh Gharqad adalah 29 pokok. Dengan harapan bila keluarnya Imam Mahdi, pokok Gharqad akan lindung seorang. 29 lindung seorang. 29 lindung seorang. Itu percubaan mereka untuk menafikan hadis akhir zaman. Tapi tuan-tuan, Allah kata apa? Memang Gharqad tak akan beritahu, tapi makhluk lain yang akan beritahu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nak beritahu bahawa kesimpulan dia, maka perang Islam dengan Yahudi akhir zaman yang the real war, the final and real, akan berlaku pada Imam Mahdi, yang di belakangnya adalah Brigade Al-Qassam. Dan Brigade Al-Qassam itulah yang telah menyerang, memenangkan tragedi 7 Oktober sebagai tanda awal, isyarat awal, signal awal bahawa kamilah akan main serang sekali lagi. Ini baru raptai. Ini baru rehearsal tau. Hak sungguh-sungguh nanti bersama Imam Mahdi nanti. Tu pun hampa dah kelabah lah. Hashtag Israel Cua. Belum keluar Imam Mahdi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita doakan agar seluruh frontliners 22,000 ataupun 30,000 Brigade Al-Qassam bersama Hamas akan diberikan petunjuk jalan, diangkat kemuliaan, diberikan, diberanikan lagi keimanan dan kemantapan, dan dikurniakan kekuatan dan kejeniusan dan mind mapping strategic plan dalam merempuh dan menempuh kecanggihan teknologi navigasi dan telekomunikasi tercanggih dunia yang dipegang oleh Yahudi. Wa makaru wa maqallallah wallahu khairul makirin. Bila Allah kata innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Hang canggih macam mana pun, secanggih-canggih teknologi manusia di dunia takkan mampu menandingi dan mengatasi kecanggihan teknologi Allah di hari akhirat.